Baik, kita testing dulu. Kita test suara, kita adjust gambar dulu. Paksa kena buat ke depan dah. Kita testing suara dulu. Baik, sementara kita tunggu kawan-kawan kita sementara tu kita minta share dulu tuan-tuan. Saya nak kena tengok komen, nampak komen tak? Tak nampak komen. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita, boleh tuan-puan share terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada sharing kita malam ni. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita join, kita tunggu sekejap. Sebelum kita mulakan, insya-Allah malam ni kita nak bincang santai-santai saja. Kita tak formal dah. Kita nak bincang santai saja berkaitan dengan akad pinjam meminjam. Oh, Ustaz Pendi. Okay on, alright. Suara okey eh? Tuan, okey, Dan, okey. Clear from kajian Ustaz, okey. Cantik, suara dah okey, gambar dah okey. Jadi kita minta kawan-kawan yang join, kita minta komen, boleh komen suara okey, supaya sebelum kita mulakan, insya-Allah hari ini kita akan santai saja, kita akan sembang santai, tak formal, bukan kita nak talaki, bukan kita nak baca kitab. Kita nak sembang santai, yang penting walaupun santai, yang penting sampai. Yang penting target kita nak cover semua subtopik berkaitan dengan akad pinjam meminjam. Di akad pinjam meminjam dia agak luas perbahasan dia agak panjang perbahasan dia, dan sangat praktikal dengan kehidupan kita, sangat praktikal di lapangan. Kerana hampir setiap hari kita menggunakan pinjam meminjam. Ini yang penting untuk kita nak sharing sepenuh PKPB ni. Jadi sebelum kita mula, kita tunggu sekejap tuan-puan, kita tunggu sekejap. Sementara kita tunggu, kita minta kawan-kawan kita yang dah join, kita boleh share, tekan butang share. Dan kita akan buat by multilateral banyak kita akan communicate dengan tuan-tuan supaya saya tak bercakap seorang, kerana kita santai, jadi kita boleh
boleh sembang santai sahaja. Kita boleh multilateral banyak hala, maknanya tuan-tuan boleh komit, tuan-tuan boleh participate, tuan-tuan boleh komen supaya saya tahu situasi sebenar. Apabila kita mula nanti, insya-Allah tuan-tuan boleh komen ataupun tuan-tuan boleh tanya ataupun tuan-tuan boleh tulis nota. Kalau siapa yang rajin boleh tulis nota di ruangan komen. Sebab kita tak sediakan nota, tuan-tuan, tuan-puan, kita tak sediakan nota. Cuma kalau kawan-kawan kita yang rasa perlu nota, mungkin kita boleh sediakan nota, tetapi mungkin ada bayaran, sebagai, mungkin boleh tuan-tuan boleh bayar, boleh beli nota kita untuk support pondok Asfa, untuk dana pengurusan pondok Asfa Bangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan Bani Al-Fadhil Azam Apis. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Atika Roslin, alhamdulillah semua okey. Baik. Kita tunggu sekejap lagi tuan-tuan, bagi yang dah ready. Dalam seminit dua lagi kita akan mula. Mungkin capai 30 peserta tuan-tuan. 30 peserta kita akan mula. Malam ni kita nak bincang benda basic terlebih dahulu, tak akan masuk isu-isu besar lagi malam ni. Isu-isu penting kita tak mula lagi. Malam ni kita mulakan dengan intro kepada pinjan meminjan. Okey, kita Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, bagi rakan-rakan kita, teman-teman kita yang baru join kita, tajuk yang kita akan bincang sepanjang PKPB, kita akan cover chapter ataupun tajuk akad pinjam meminjam. Dalam muamalat ni dia banyak tuan-tuan, tajuk belasan tajuk, hampir 18, ada setengah kitab 20 lebih tajuk. Tajuk-tajuk yang sangat hampir dengan kita, dan sempena PKPB ini kita ambil satu inisiatif untuk berkongsi dengan tuan-puan. Satu tajuk yang sangat hampir dengan kita, sangat praktikal dengan kita, iaitu tajuk pinjam meminjam. Pada awalnya kita nak cover dua tajuk, iaitu pinjam meminjam dan tajuk qardi, tajuk hutang. Tetapi kita tengok tajuk pinjam ini dia agak panjang. Kita pilih hanya satu tajuk saja sempena PKPB 2 minggu, dan kita lagi ada masa lebih kurang seminggu. Dan kita tidak adakan kuliah ataupun santai muamalat setiap malam. Kita hanya adakan 4 kelas saja. Kita akan bincang 4 kelas saja. Ada 4 kelas saja tuan-tuan. InsyaAllah 4 kelas ini kita akan cover lengkap ataupun komprehensif kesemuanya tajuk-tajuk penting di dalam akad pinjam meminjam. Kenapa kita pilih pinjam meminjam tuan-tuan? Kerana hampir, saya sebut di awal tadi, hampir semua kita sama ada kecil, besar, tua, muda, kita terlibat dengan pinjam meminjam. Sebab itulah kita nak pastikan bahawa pinjam meminjam kita ini berada di atas kerangka muamalat, supaya tidak berlaku pelanggaran, tidak berlaku perbuatan yang boleh melanggar muamalat, supaya tidak impaknya tuan-tuan, tidak berlaku kesan haram. Kerana bukan saja apabila kita melanggar etika muamalat, kita pinjam meminjam tidak mengikut kerangka muamalat, bukan saja tidak ada apa-apa impak, tidak ada apa-apa kesan, tetapi kesannya lebih parah, lebih besar, iaitu haram. Baik, kita dah cukup 30 peserta tuan-tuan. Kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terima kasih pertama sekali saya memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan terima kasih banyak kepada tuan-tuan puan yang sudi bersama-sama kita pada malam ini untuk memeriahkan slot kita tuan-tuan, Sembang Santai Muamalat, yang kita pilih satu tajuk yang kita akan cover sepanjang PKPB ini, iaitu tajuk dia ialah
akad pinjam meminjam. Yang kita akan settlekan ataupun kita akan bereskan, yang kita akan cover, ada 4 kelas saja tuan-tuan sepanjang PKPB yang berbaki lebih kurang 1 minggu lebih saja lagi. Kita akan berakhir 28 ataupun 27 Oktober. InsyaAllah kita akan cover 4 kelas saja ataupun 4 slot santai muamalat kita. InsyaAllah 4 kelas ini kita boleh cover ke semua tajuk-tajuk penting dalam akad pinjam meminjam. Kita sebut di awal tadi tuan-tuan, kenapa kita memilih tajuk akad pinjam meminjam? Kerana akad pinjam meminjam ini sangat-sangat praktikal yang berlaku hampir setiap hari. Hampir setiap hari tuan-puan dia berlaku dengan kita. Sama ada anak-anak kita, sama ada kita sendiri ataupun siapa saja terlibat hampir setiap hari terlibat dengan urusan pinjam harta orang lain yang mesti kita tahu dia punya etika ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di muamalat dalam muamalat Islam. Baik, yang malam ni tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita akan fokus, kita akan sembang santai sahaja, yang kita akan mulakan slot yang pertama kita ini ataupun kelas yang pertama kita ini. Kita akan fokus kepada ada 3 benda. Kita akan fokus malam ni tuan-tuan. Yang pertamanya kita akan bincang konsep pinjam meminjam dalam muamalat. Yang keduanya yang kita akan cover malam ni, yang keduanya ialah makna pinjam di dalam muamalat, dan yang ketiganya hukum pinjam di dalam Islam. Baik, 3 tajuk yang kita akan cover malam ni tuan-tuan. Yang kita akan cover 3 tajuk. Dan saya sebut di awal tadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan yang pertama, kita ada 3 benda yang kita nak sharing malam ni. Sebelum kita mulakan yang pertama, konsep pinjam meminjam dalam muamalat Islam, saya nak sebut beberapa perkara ataupun saya nak jelaskan kat tuan-tuan beberapa perkara. Yang pertamanya, kita tak menyediakan kitab tuan-tuan. Kita tak guna kitab kerana kita ada 4 kelas saja. Kita tak guna mana-mana kitab, tapi kita ada, tuan-tuan boleh, tuan-puan boleh tulis nota sendiri. Dan kita ada nota. Saya sebut di awal tadi, kalau mungkin kita akan announce lain kali. Mungkin kalau permintaan ramai, mungkin kita boleh sediakan nota. Di akhir kuliah ini, tuan-tuan boleh dapatkan nota lengkap, tetapi kena bayarlah. Mungkin kita boleh buat e-nota ataupun e-note, dan tuan-tuan boleh bayar, dan bayaran itu akan dimasukkan ke dalam tabung Pondok Asfa Bangi. Pondok Asfa Bangi. Kita live ni tuan-tuan di page Asfa ni, sebenarnya ini page Asfa ataupun Akademik Nurul Safa. Di bawah Nurul Safa ni ada Pondok Asfa yang kita yang kita tubuhkan. Jadi kita akan tengok permintaan. Kalau ramai berhasrat nak nota, mungkin kita akan akhir sekali kita akan adakan nota. Mungkin kita boleh email kepada peserta dengan bayaran. Yang kedua tuan-tuan, yang pertama saya nak jelas kepada tuan-tuan, kita tak guna mana-mana kitab, mana-mana buku rujukan. Kita akan sharing santai, dan tuan-puan boleh tulis nota. Bagi siapa yang rajin, dia boleh tulis nota di ruangan komen ataupun boleh tulis nota sendiri. Dan insya-Allah saya sebut di awal tadi, kalau ada permintaan, insya-Allah kita akan sediakan nota yang berbayar. Tuan-tuan boleh dapatkan secara email di akhir kuliah kita ataupun di akhir slot kita, slot yang keempat. Yang kedua tuan-puan, yang kedua kita minta peserta kita, tuan-puan yang join, yang bersama-sama dengan kita minta, kita tidak cas barang bayaran tuan-puan. Kita tak cas bayaran. Cuma kita minta yurannya tuan-puan, yuran ialah kita minta ihsan tuan-puan supaya share kita punya page ini ataupun slot ini, kita punya sharing ini, tuan-puan share sekurang-kurang 10 ke public group. Kenapa tuan-tuan kita nak suggest begitu? Ada beberapa perkara. Pertamanya, kita nak pastikan lebih ramai orang mengikuti kita punya sharing ini, kerana ini basic, saya dah sebut tadi, ini sangat-sangat basic, sangat praktikal dengan kita. Dan keduanya, kita nak supaya page kita ni tuan-tuan, page baru, supaya page kita lebih dikenali ataupun lebih ramai yang akan
dapat manfaat daripada perkongsian setiap kali kita berkongsi di page kita. Dan insya-Allah tuan-tuan share, tuan-puan yang share tidak akan rugi, pastinya ada ganjaran, ada payment, ada bayaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tuan-tuan, kita akan terus kepada perbincangan kita secara simple saja, kita tidak formal tuan-puan. Kita tak formal. Kita akan mulakan dulu dengan konsep pinjan meminjan di dalam muamalat Islam. Mungkin tuan-puan dah biasa belajar akad pinjan meminjan, ataupun mungkin ada yang ini kali pertama baru nak study ataupun baru nak belajar pinjan meminjan. Bagi tuan-puan yang baru pertama kali mendengar ataupun baru pertama kali nak study ataupun nak belajar pinjam meminjam, insya-Allah kita akan bincang secara santai, secara simple saya tuan-tuan. Kita tak akan perbincangan kita tak formal dan tak berat. Sebab target kita lebih menjurus kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang baru permulaan untuk belajar muamalat. Bagi mereka yang dah pakar, bagi mereka yang dah biasa belajar muamalah, itu sebagai ingatan, sebagai recall sahaja. Sebagai recall. Sebab itulah kalau tuan-puan yang rasa tak kurang jelas, tuan-tuan boleh tinggal di ruangan komen, saya boleh baca apa yang tuan-puan kurang jelas. Baik, kita akan mulakan tuan-puan terus kepada konsep pinjan meminjam di dalam muamalah. Ini paling penting, konsep umum. Kita mulakan dengan konsep umum. Kemudian barulah yang kedua, baru kita akan mula dengan makna pinjam. Itu paling penting. Paling penting setiap ibadat, setiap muamalat, dia akan ada makna. Itu paling penting untuk kita faham, untuk kita pegang makna dia. Kita mulakan dulu tuan-puan, apa dia yang disebut, apa dia konsep pinjam meminjam ini di dalam muamalat Islam. Sebagaimana kita maklum, di dalam muamalat Islam ni tuan-tuan, dia ada beberapa konsep asas. Yang pertama, mungkin tuan-puan biasa dengar, iaitu dipanggil akad tamlik. Akad pemilikan. Konsep pertama, konsep akad pemilikan, iaitu pertukaran milik. Ini pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, dia ada konsep dia panggil naqlul yadi. Apa dia naqlul yadi ni? Kita panggil apa? Naqlul yadi ni perpindahan kuasa mengurus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, dia ada juga dia panggil konsep ibahah. Ini yang kita nak bincang malam ni. Baik, untuk pengetahuan tuan-puan semua, pinjan meminjam, akad pinjan meminjam ini dia termasuk di dalam konsep ibahah. Saya ulang sekali lagi. Pinjan meminjam dia termasuk di dalam konsep ataupun model ibahah. Tuan-tuan biasa dengar, ada satu konsep ibahah yang dinamakan ibahah di dalam muamalat. Walaupun tuan-tuan, dia sebenarnya benda-benda ini benda yang dah jarang kita dengar, jarang kita praktikal, jarang kita buat. Cuma berlaku implementasi seharian berlaku itu, dia tidak menepati dengan konsep ibahah di dalam syariat. Bukan kata implement tidak ada, tetapi yang hilangnya adalah nama, yang hilang adalah praktikal. Itu yang hilang di dalam masyarakat. Sebab itu kita cuba nak hidupkan balik, kita cuba nak recall balik. Salah satunya tuan-tuan, apa yang kita nak cuba hidupkan balik, salah satunya ialah akad pinjan meminjam, supaya pastikan kita pinjam barang milik orang lain, pastikan dia berada di atas kerangka muamalat. Baik, saya ulang sekali lagi, pinjam meminjam ini dia termasuk di dalam konsep ibahah. Apa dia ibahah? Ini kita peti. Apabila kita sebut istilah ibahah, kita sebut pemilikan, kita sebut pertukaran akad naqluliyat, pengalihan kuasa, pertukaran mengurus ataupun perpindahan mengurus kuasa mengurus. Itu akad, dia punya akad dasar ataupun konsep asas dia. Apabila kita sebut ibahah tuan-tuan, kita faham ibahah ini dia panggil membenarkan
orang lain menggunakan harta milik kita. Saya ulang sekali lagi, ibahah ni, konsep ibahah ni, apa dia ibahah? Ibahah ini membenarkan orang lain menggunakan manfaat harta milik kita. Itu dipanggil ibahah. Ibahah. Jangan apa nama ni, kita jangan dengar. Sebab tu kita kena ulang banyak kali tuan-tuan, supaya dia terbiasa dengan kita. Kita sebut ibahah, dia tergambar di minda kita. Apa dia ibahah? Maka salah satu akad yang termasuk dalam model ataupun konsep ibahah ialah akad pinjam meminjam. Makna, sekejap lagi kita akan bincang makna pinjam. Kita nak bincang konsep umum dulu. Bahawa pinjam meminjam ini termasuk di dalam model, termasuk di dalam konsep ibahah. Apa dia ibahah? Ibahah ini membenarkan orang lain menggunakan manfaat harta ataupun manfaat barang milik kita. Kita bukan beri barang, tapi kita membenarkan dia menggunakan manfaat milik kita. Ini beza tuan-tuan. Sebab itu dipanggil pinjam. Pinjam ini kita membenarkan orang lain menggunakan harta kita, menggunakan barang kita, menggunakan manfaat barang kita, dan dia akan hantar balik. Kenapa? Kerana ibahah ini tuan-tuan, ingat, ibahah dia hanya, pemilik harta hanya membenarkan menggunakan manfaat harta benda sahaja. Dia tidak berlaku pertukaran milik manfaat. Sebab tu saya slow-slow tuan-tuan, supaya tuan-tuan tak keliru. Kenapa? Kerana dia ada beberapa perbezaan asas di dalam konsep ibahah dengan konsep pemilikan harta ataupun dengan konsep pertukaran milik. Sebab itu kita sebut secara slow. Kalau tuan-tuan kurang jelas, tuan-tuan boleh type di ruangan komen, kurang jelas, saya akan ulang balik. Baik, saya sebut sekali lagi tuan-tuan. Saya akan sebut sekali lagi, dia ada beberapa perbezaan. Kita bagi jelas dulu ibahah, kemudian kita akan bezakan dengan beberapa terma lain untuk nak bagi clear lagi. Kita akan sebut sekali lagi dan kita akan compare dengan terma yang lain. Ibahah ni tuan-tuan, akad pinjam meminjam termasuk di dalam model ibahah, termasuk di dalam konsep ibahah. Apa dia ibahah? Secara umumnya ibahah ni membenarkan orang lain menggunakan manfaat harta benda kita. Itu ibahah. Itu secara umum. Dan ibahah ini dia ada dua. Dia ada ibahah lidhiyafah dan dia ada ibahah al-ariyah. Dia ada ibahah dalam tajuk pinjam meminjam, dan dia ada ibahah dhiyafah, ibahah yang berlaku ketika mana kita sebagai tetamu di rumah orang lain. Biasa saya sebut dalam kuliah-kuliah saya tuan-tuan, saya ulang banyak kali dalam siri kuliah muamalat saya, ibahah lidhiyafah, iaitu ibahah ketika mana kita sebagai tetamu di rumah orang lain. Apabila orang buat keluar makanan, maka konsep apa? Itu konsep ibahah lidhiyafah. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Ibahah ini, konsep ibahah, konsep dia kita pemilik harta membenarkan orang lain, bukan memindah milik, tapi kita membenarkan orang lain menggunakan harta kita. Bukan pindah milik. Orang lain dia tidak memiliki manfaat harta kita dan dia tidak memiliki diri harta kita tuan-tuan. Dia hanya kita benarkan dia guna manfaat sementara kemudian dia hantar balik. Baik, itu pinjam tuan-tuan. Pinjam, kita akan detailkan sekejap lagi makna, tetapi secara asas dulu kita sebut pinjam ini kita berikan harta kita untuk orang lain guna manfaat kemudian dihantar balik.
Maknanya, orang lain tuan-tuan, dia tidak memiliki manfaat harta kita dan dia juga tidak memiliki harta kita secara total. Maksud dia, barang itu bukan milik dia dan manfaat juga bukan milik dia. Kita hanya beri pinjam. Itu dia panggil pinjam, tuan-tuan. Pinjam ini kita membenarkan dia guna, tetapi ingat, bukan manfaat itu bukan milik dia dan benda harta itu bukan milik dia. Sebab itu dia tidak, syaratnya kita akan bincang sangat ketat, dia tidak boleh memiliki manfaat dan dia juga tidak boleh miliki barang itu, kerana barang itu kita punya. Sebab tu dia tak boleh bagi pinjam kepada orang lain. Dia tak boleh bagi orang lain guna. Ini kita akan bincang detail dalam terma dan syarat. Ini secara umum saja. Ini secara umum. Baik tuan-tuan. Apabila kita tahu konsep ibahah, dia ada beberapa perbezaan supaya tuan-tuan lebih clear. Tuan-tuan lebih clear, kena bezakan dengan beberapa terma lain. Ibahah ini, kita hanya membenarkan dia menggunakan barang kita, kemudian dia akan hantar balik. Kesimpulan dia tuan-tuan, dia tidak memiliki barang kita. Dia tidak boleh milik barang kita. Sebab itu ada peraturan ketat, dia tak boleh nak beri pinjam kepada orang lain. Kenapa? Kerana manfaat bukan milik dia. Barang bukan milik dia. Milik kita. Kita hanya bagi dia guna sekejap sahaja. Baik. Berbeza tuan-tuan. Ada terma yang manfaat itu milik dia dan diri milik kita. Ini berbeza. Ini termasuk dalam konsep pemilikan. Tuan-tuan jangan keliru. Ada konsep pemilikan, akad tamlik, dia panggil akad, tamlik ini, akad pertukaran milik. Kalau sewa tuan-tuan, kalau sewa, kita sewa ini sewa manfaat. Kita sewa kenderaan, kita sewa rumah, kita sewa apapun. Konsep sewa tuan-tuan, kalau sewa dia panggil konsep, bukan konsep ibahah tetapi konsep pemilikan, pertukaran milik. Apa yang kita milik, penyewa memiliki benefit ataupun manfaat daripada barang yang dia sewa. Tetapi barang dia tak milik. Ini sewa tuan-tuan, dia panggil jual beli manfaat. Dia panggil apa? Dia panggil milik manfaat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita beri sewa rumah kepada orang lain, rumah itu milik kita, benefit ataupun manfaat rumah milik penyewa. Penyewa berhak, penyewa ada hak, penyewa menjadi milik penyewa. Dia punya benefit untuk mendiami rumah itu dan dia boleh bagi pinjam kepada orang lain duduk rumah dia. Dia boleh benarkan sesiapa untuk duduk rumah dia. Kenapa? Walaupun rumah itu rumah sewa. Kerana rumah itu tidak milik dia, tetapi manfaat duduk rumah, mendiami rumah itu milik dia. Itu dia panggil konsep pemilikan yang tak sama dengan ibahah. Dia tak sama dengan ibahah. Beza sedikit tuan-tuan. Contoh kita beri pinjam kereta. Kalau kita beri pinjam kereta, dia termasuk dalam ibahah. Apa dia ibahah? Membenarkan orang lain menggunakan manfaat kereta kita secara percuma. Kita beri sementara, pinjam sementara kenderaan kita, kereta kita. Manfaat dia boleh guna. Manfaat sementara. Dia hanya boleh guna, bukan milik dia tuan-tuan. Manfaat kenderaan itu bukan milik dia. Dia hanya boleh kita benarkan untuk dia guna sekejap. Tapi berbeza dengan sewa. Kalau kita sewa kenderaan, beza di mana tuan-tuan? Beza dia kalau sewa, dia termasuk dalam konsep pemilikan harta. Apa penyewa milik? Dia memiliki manfaat daripada kenderaan kerana dia bayar. Dia bayar pertukaran manfaat. Berlaku pertukaran manfaat. Apabila berlaku pertukaran manfaat, dipanggil jual beli manfaat ataupun terma dipanggil sewa. Maka sewa ini penyewa memiliki manfaat, cuma penyewa tidak memiliki diri. Rumah kenderaan itu masih milik owner, cuma manfaat untuk menaiki kenderaan itu menjadi milik penyewa. Itu konsep asas tuan-tuan. Kalau sewa termasuk dalam konsep pemilikan ataupun pertukaran milik kerana penyewa memiliki manfaat kenderaan dan owner memiliki kenderaan. Beza. Owner memiliki kenderaan dan penyewa memiliki manfaat kenderaan.
Itu dipanggil model atau dipanggil konsep pertukaran milik. Adapun pinjam meminjam tuan-tuan, dia termasuk di dalam akad ibahah, konsep ibahah, model ibahah. Ibahah ini kedua-dua benda, manfaat dan diri tidak dimiliki oleh orang yang meminjam. Masih kekal dimiliki oleh orang yang memberi pinjam, oleh owner. Kalau kita beri pinjam kenderaan kepada orang, tuan-tuan, manfaat pemilik kita, kenderaan pun milik kita. Sebab itu kita hanya benarkan untuk dia guna sementara dan dihantar balik. Sebab itu apabila kita benarkan dia guna sahaja, maka ibahah ini dia mempunyai peraturan dan terma dan cara yang agak ketat, yang kita akan bincang secara detail, tuan-tuan, dalam slot besok akan datang. Slot yang kedua, kita akan masuk slot yang kedua, fokus kepada terma dan cara di dalam akad pinjam meminjam. Baik, itu basic dia, tuan-tuan. Secara asas, akad pinjam meminjam dia termasuk di dalam akad ibahah. Itu akad ibahah ini apa dia? Akad membenarkan untuk orang lain mengguna harta kita, bukan termasuk di dalam akad pertukaran milik. Dia berbeza dengan sewa. Kalau sewa ni, tuan-tuan, dia termasuk dalam akad pemilikan, akad pertukaran milik, iaitu diri milik owner dan manfaat milik penyewa. Dan ada satu terma lagi, jual beli, yang kita telah bincang yang panjang lebar, tuan-tuan, dalam siri-siri kuliah kita di masjid dan surau. Apa dia? Jual beli ni, tuan-tuan, kita apabila berlaku pertukaran dalam jual beli, maka jual beli ni, tuan-tuan, beza di mana dengan sewa? Dia beza dengan sewa kalau jual beli pertukaran milik total. Apabila milik total, iaitu pembeli memiliki diri dan manfaat. Apabila berlaku dua-dua, tuan-tuan, berlaku pertukaran dengan akad jual beli, maka kedua-dua pihak ataupun pembeli memiliki manfaat dan memiliki diri. Tapi kalau sewa, dia hanya penyewa memiliki manfaat sahaja, tapi diri masih milik orang yang memberi sewa. Itu beberapa perbezaan asas di antara dua model ataupun dua konsep. Konsep pemilikan seperti sewa dan konsep pemilikan seperti jual beli. Jual beli, dua item termasuk di dalam milik pembeli. Kalau sewa, satunya milik penyewa dan manfaatnya milik owner. Manfaat milik penyewa dan diri barang itu milik owner. Adapun ibahah, dua-dua tidak menjadi milik orang yang meminjam, bahkan tetap menjadi milik orang yang memberi pinjam. Baik, ada soalan ibahah ada dua tadi. Apa nama Ustaz? Baik. Conclusion kita nak buat conclusion, kesimpulan konsep ibahah ini. Ibahah ini, tuan-tuan, ada dua. Ibahah ini sama ada ibahah yang pertama dipanggil ibahah dhiyafah ataupun ibahah lidhiyafah. Yang keduanya ibahah al-ariyah. Ariyah ni pinjam. Kita akan bincang sekejap lagi dalam perkara yang kedua, makna. Ibahah ni, tuan-tuan, sama ada ibahah itu dia ada beza sedikit. Saya akan beri gambaran awal. Ibahah ini sama ada ibahah lidhiyafah ataupun yang kedua ibahah ariyah. Ibahah ariyah ni kita bincang, iaitu ibahah dalam pinjam meminjam. Tuan-tuan dah tahu, tuan-puan dah clear ibahah tu apa dia. Cuma dia ada beza sedikit. Di antara ibahah dua ni, pertamanya ibahah dhiyafah ataupun ibahah lidhiyafah. Apa dia ibahah dhiyafah? Ibahah lidhiyafah ini ketika mana kita sebagai tetamu berkunjung ke rumah orang lain. Maka harta milik tuan rumah termasuk ibahah bagi kita. Ini dipanggil apa, tuan-puan? Dipanggil ibahah lidhiyafah. Kita ulang sekali lagi. Ibahah lidhiyafah. Pertama, ibahah lidhiyafah, iaitu situasi dia macam mana? Situasi dia, kita
berada di rumah orang lain. Apabila kita berkunjung tuan-puan, apabila tuan-puan berkunjung ke rumah orang, maka status tuan-puan sebagai tetamu. Itu dipanggil diafah, sebagai tetamu. Apabila sebagai tetamu, maka kita pergi rumah orang lain, maka tuan rumah akan buat keluar makanan. Tuan rumah buat keluar air, tuan rumah buat keluar nasi, tuan rumah jamu kita kuih, tuan rumah jamu kita apapun jamuan tuan rumah. Apabila dia buat keluar, maka kita nak makan sebagai konsep apa dia? Kita makan itu, adakah tuan rumah hebah kepada kita? Tidak. Tidak termasuk hebah, tidak termasuk hadiah, tidak termasuk sedekah. Tuan rumah dia tak sebut hadiah, dia tak sebut hebah, dia tak sebut sedekah, dia hanya senyap. Dia buat keluar, tiba-tiba dia minta kita makan. Dia jemput, sila jemput, sila minum, sila makan. Jemput. Konsep ini tuan-tuan termasuk di dalam model ataupun konsep ibahah. Makna apa? Dia agak berbeza sedikit dengan ibahah ariyah, dengan pinjam. Di mana beza tuan-tuan? Dia beza dia di dua benda. Pertamanya di lafaz, yang keduanya dia beza pada cara. Satunya lafaz, kena ada lafaz. Yang keduanya, berbeza sedikit dengan ariyah, iaitu pada apa dia? Pada boleh menolak ataupun tidak. Baik, kita sebut sekali lagi tuan-tuan. Apabila kita sebagai tetamu, maka tuan rumah bawa keluar makanan, maka ini termasuk dalam konsep ibahah. Apa dia ibahah lidhiyafah? Ibahah dalam sebagai tetamu ini, apabila tuan rumah bawa keluar makanan ataupun harta tuan rumah, dia membenarkan untuk kita makan, kita seorang tertentu kepada kita dan pada tempat itu sahaja. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Kita ulang sekali lagi, kalau ibahah sebagai tetamu, harta tuan rumah buat keluar air, tuan rumah buat keluar makanan, maka makanan tuan rumah, harta tuan rumah ini ibahah. Dia membenarkan kita makan, membenarkan kita guna, tertentu kepada kita sahaja dan pada tempat itu sahaja. Maksudnya ketika kita berada di rumah dia. Apabila dia buat keluar air, maka air ini dia kata sila minum. Sila minum air. Maka kita pun minum air. Jadi apabila kita minum air, dia membenarkan untuk kita minum. Dia bukan hebah, tetapi dia membenarkan untuk kita minum. Maka antara perbezaan dengan ariyah, dengan pinjam tuan-tuan, salah satu perbezaan dianya, kalaulah ibahah lidhiyafah, membenarkan kita makan, kalau sebagai tetamu, dia tidak perlukan kepada lafaz, ijab dan qabul. Tak perlu. Kita tak perlu tuan rumah tunggu untuk dia mengucapkan lafaz ijab. Untuk dia jemput kita sila makan. Haram ke tidak sekiranya dia buat keluar makanan, sebelum dia jemput kita terus ngap, kita terus bedal, kita terus sapu, kita terus makan. Haram ke tidak? Jawab dia tuan-tuan, tidak haram. Kenapa? Kerana ibahah, dia membenarkan kita makan, dia buat keluar itu, dia dah membenarkan untuk kita minum, untuk kita makan, walaupun tidak ada lafaz ijab dan qabul. Walaupun tidak ada lafaz ijab, tidak ada lafaz silakan makan, tak ada lafaz. Cuma kita saja protokol ni beradabnya, takkan orang tak semawa, orang tak jemput kita nak minum. Tapi rumah kawan-kawan kita, kawan tak jemput, kita minum. Tak perlu, tak tunggu kawan jemput. Kita bedal awal lagi. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Kenapa? Kerana ibahah lidhiyafah tidak disyaratkan ijab. Ini antara perbezaan dengan ariyah. Ariyah kita akan bincang, ada ijab dan qabul. Pinjam meminjam tuan-tuan, ada ijab dan qabul. Sebab itu saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ini tepat perbezaan, kalau kerana kawan kita tanya, ibahah ada dua tadi. Ini tepat perbezaan ibahah lidhiyafah sebagai tetamu dan ibahah dalam pinjam meminjam. Ini sangat-sangat penting untuk kita tahu. Kalau ibahah sebagai tetamu tuan-tuan, ingat dua benda. Dia membenarkan untuk kita, dia membenarkan kita guna barang dia, kita makan harta dia, tertentu kepada diri kita sahaja dan tertentu pada tempat itu sahaja.
Maknanya apa? Maknanya kalaulah dia keluarkan air untuk kita, dibenarkan untuk kita minum sahaja. Jangan pandai-pandai kita bagi kepada orang lain. Jangan pandai-pandai kita orang panggil pas kepada orang lain. Dia bagi benar untuk kita minum seorang diri saja. Kenapa kita tak boleh bagi kepada anak kita? Kenapa tak boleh bagi kepada kawan kita? Baik kawan kita. Tuan rumah bawa keluar air kat kita dulu. Anak kita masih tak ada air. Kawan kita tak ada air lagi. Kita minum separuh, kemudian kita bagi ke anak kita separuh. Tak boleh tuan-tuan, haram. Kenapa? Kerana bukan milik kita. Air itu, dia bukan hibah kepada kita. Kalau hibah kepada kita, ia menjadi milik kita. Apabila menjadi milik kita, baru boleh kita hibah kepada anak kita. Baru boleh kita hibah kepada kawan kita. Baru boleh kita hibah kepada isteri kita. Kita pergi ramai, kawan kita ada, anak kita ada. Ini biasa berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang orang beri pada dia minum separuh, dia kongsi dengan anak dia. Haram, kerana itu bukan milik dia. Melainkan dia kena minta izin dengan tuan rumah. Minta izin dengan kawan dia, tuan rumah sebagai kawan dia. Ni bagi hebah dekat saya nak hebah dekat anak saya. Barulah bertukar daripada ibahah itu kepada konsep pemilikan. Kenapa kita tak boleh bagi kepada orang lain, tuan-tuan? Formula asas selalu saya sebut, tuan-tuan. Asasnya harta benda ini mesti kita milik terlebih dahulu, baru sah untuk kita tasarruf, baru sah untuk kita hebah kepada orang lain, baru sah untuk kita hadiah kepada orang lain, baru sah untuk kita beri kepada orang lain. Pastikan kita nak beri kepada orang lain kena menjadi milik kita. Maka ibahah bukan milik kita. Ibahah, tuan-puan, bukan milik kita. Ini kena bagi fokus, kena alert, tuan-tuan. Tempat-tempat pelanggaran dalam muamalat, memang kita kena alert. Kadang-kadang ini, tuan-puan, kita pergi rumah orang, sangat bermudah kita. Tuan rumah bagi kat kita, kita jemput kawan kita pula, kita pas kat kawan kita. Bukan milik kita. Mana boleh nak pas kat kawan kita? Tak boleh. Ini ibahah kena faham. Kerana di ibahah dia membenarkan untuk kita makan. Sebab tu tersebut dalam kitab, tuan-puan boleh recall, boleh refer kita yang Anatul Talibin, boleh tengok dalam kitab Syarqawi. Ulama mengatakan apabila menjadi milik kita, ketika mana kita minum air itu berada dalam halqun kita, ketika tu baru menjadi milik kita. Daripada ibahah itu dia membenarkan kita makan. Bila jadi milik? Apabila kita berada dalam halqun kita. Ini setengah ulama kata baru menjadi milik kita. Ibahah ni dia hanya benar untuk kita guna seorang saja dan di tempat itu. Jangan kita buat balik. Tak habis makan kita masuk dalam poket. Tapau balik. Kalau kita minta izin dengan owner, tak menjadi isu lah, tuan-puan. Ini cerita tak minta izin dengan owner. Kita dah lebih air kat kita buat balik. Sebagaimana saya sebut selalu di surau, selalu saya sebut di masjid tu, apa dia? Kadang-kadang ustaz, penceramah, orang benar, orang letak air depan dia, satu botol, tuan-tuan, satu botol air gau depan dia. Dia minum separuh, kemudian lebih separuh, dia tak minta dengan EJK, dia tak minta dengan pihak surau, kemudian dia masuk, dia ambil buat balik. Kenapa? Kerana dia kata, kalau saya letak sini pun tak ada orang nak minum, ini bekas saya. Tak boleh, tuan-puan, tak boleh. Itu bukan milik dia. Itu ibahah. Surau, harta milik masjid, untuk dia ibahah kepada dia, minum untuk diri dia dan di tempat itu sahaja. Kalau baki, tak boleh nak masuk poket dia untuk tapau buat balik, tak boleh, haram. Tak kira siapa pun, tetap kalau tanpa maklumat asal ini akan berlaku pelanggaran hukum di dalam muamalat. Dia beza sedikit dengan apa, tuan-puan? Settle dah ibahah lidhiyafah. Ada satu lagi ibahah ariyah. Ini yang kita nak bincang, tuan-puan. Yang kita nak bincang fokus malam ini termasuk dalam ibahah ariyah. Apa dia ariyah? Ibahah pinjam meminjam. Pinjam meminjam termasuk ibahah. Kenapa? Karena kita benarkan orang lain mengambil manfaat harta kita. Sementara kemudian kena hantar balik. Cuma dia beza di mana, tuan-puan? Dia beza di, ada dua tempat tadi beza. Saya akan ulang balik akan datang apabila masuk topik secara spesifik. Pertamanya, ariyah ini dia ada pinjam meminjam. Ibahah pinjam meminjam dia ada lafaz, kena ada ijab, tuan-tuan. Kalaulah di rumah orang tuan rumah buat keluar nasi, buat keluar air, buat keluar kuih, buat keluar buah, terus kita tapau tanpa tuan rumah buka mulut. Tuan rumah tak kata silakan tu ijab lah. Minum tu ijab lah.
Tak buka mulut lagi tuan rumah duk kalup, masuk masuk ambil kat dapur, buat keluar kat luar. Kita lama sangat tunggu tuan rumah tak semawa-semawa ni, tak jemput-jemput, kita jemput dulu. Boleh ke tidak? Jawab dia, boleh. Kenapa? Kerana ibahah lidiyafah tidak disyaratkan ijab. Tetapi kalau pinjam kena ada ijab. Kita akan bincang secara detail dalam rukun ijab dan qabul. Ada terma dia yang kita kena belajar. Macam mana lafaz pinjam. Kita nak pinjam barang dengan orang, macam mana kita nak guna? Lafaz apa yang kita nak guna? Saya nak pinjam motor, saya nak pinjam kenderaan, saya nak pinjam tempat ini nak parking boleh. Adakah lafaz-lafaz yang macam mana? InsyaAllah kita bincang. Dan dia beza satu lagi tuan-puan, dia beza dengan ariyah lidiyafah. Ini agak panjang sikit intro, kerana kita nak panggil apa? Kita nak cover secara umum. Konsep umum. Apabila tuan-puan dah faham, insya-Allah. Muhammad Hairi, okey. Hairi kata pinjam kena ada ijab. Betul. Pinjam kena ada ijab. Dan satu lagi, dia beza di mana? Dia beza di, kalau pinjam ini, dia kena ada ijab, dan salah ijab ini dia berbeza dengan jual beli. Kalau jual beli dia kena komplit, dua-dua kena ada ijab. Penjual kena ada ijab, pembeli kena ada ijab. Tetapi dalam ariyah, dalam pinjam, dia tak disyaratkan dua-dua ijab. Dia hanya disyaratkan satu belah mana-mana ijab, sah. Penjual, peminjam, orang yang nak minta pinjam. Dia kata saya nak pinjam motor, boleh tak? Orang yang nak memberi pinjam ini tak cakap apa, hanya beri saja. Tak cakap apa. Sah ke tidak? Sah. Kerana disyaratkan salah satu daripada dua pihak kena ada ijab. Cuma syarat dia apa dia? Syarat menetapkan syarat, jangan menolak. Itu saja. Kalau menolak, maka tidak akan jadi pinjam. Tidak akan jadi akad pinjam. Tolak. Dia kata saya nak pinjam kenderaan boleh. Nak pinjam untung kau sekejap boleh. Dia kata tak boleh. Dia tolak. Maka tidak akan berlaku pinjam. Ataupun saya nak bagi pinjam motor ni. Kita nak bagi pinjam kat dia. Maka dia tolak. Kita punya baik kawan ni. Orang tak minta pun kita nak bagi. Pinjamlah selipar saya ni. Ambil selipar saya. Pinjam. Sekejap nak pergi ke tandas. Daripada duduk sapu selipar orang lain. Tak minta haram. Pinjam selipar saya. Tiba-tiba dia tolak. Tak apa. Dia tak nak guna selipar kita. Apabila dia tolak, maka tak berlaku ijab. Tak berlaku akad pinjam. Jangan dia tolak saja. Kalaulah kita beri, kita kata pinjam selipar saya, dia tak cakap apa tapi dia ambil, sah. Kerana syarat satu daripada dua. Tapi kalau dia menolak, tak akan berlaku pinjam. Dan dia tak boleh dah nak ambil balik, tak boleh. Contoh macam mana? Kita kata ambil selipar saya ni, nak pergi ke tandas ambil wuduk, sila. Daripada nak ambil selipar orang lain haram, tak minta. Ambil selipar saya. Dia kata tak apa Ustaz, tak apa, saya ambil selipar orang lain. Dia menolak, maka dia tak boleh dah sambung balik. Tak boleh. Dia tak, Ustaz saya nak lagi, saya nak nak guna selipar Ustaz lah. Tak boleh. Dia kena akad baru. Itu beza. Ariyah boleh. Kalau idiyafah, ibahah lidiyafah, tolak pun boleh. Contoh tuan-tuan, kita pergi ke rumah orang, dia tuan rumah buat keluar minum, dia kata sila. Kita kata, tak apa, saya dah kenyang. Selepas tu rasa nak ambil balik. Boleh ke tidak? Boleh. Itu tempat-tempat yang berbeza, insya-Allah kita akan ulang sekali lagi. Baik, last sekali tuan-puan, kita akan sebut dua benda saja kerana terlebih malam ni terlebih masa, kita akan sebut dua benda saja. Last sekali, saya nak sebut makna. Hukum kita akan simpan besok. Hukum tu simple saja sebenarnya. Kita tak nak detail hukum. Kita just nak sebut saja. Sebab tu hukum letak besok akan datang kuliah slot yang kedua. Malam ni kita akan clearkan. Kita nak clearkan malam ni dua benda dulu. Apa dia? Pertama, konsep umum. Pinjam meminjam dia termasuk di dalam model, termasuk di dalam ibahah, termasuk di dalam konsep ibahah. Dan yang kedua yang kita nak sebut kat tuan-puan ialah makna pinjam. Baru malam ni kita bagi clear makna, benda-benda basic ni tuan-tuan. Kita bagi clear makna pinjam. Mudah saja makna pinjam. Baik, sebelum tu, kalau tuan-puan kurang clear, boleh beritahu. Kalau dah clear pun, boleh beritahu. Pinjam duit termasuk ariyah tak? Dan tanya, pinjam duit termasuk ariyah tak? Baik, pinjam duit ini tidak termasuk ariyah. Pinjam duit termasuk hutang. Cuma
pinjam bak duit sahaja menurut uruf orang kita, dia pinjam dengan makna hutang. Itu kita akan bincang dalam tajuk khusus hutang. Pinjam duit tidak termasuk ariyah. Dia panggil pinjam duit dengan makna qardi, bukan pinjam dengan makna ariyah. Kenapa boleh guna pinjam duit dengan makna ariyah, dengan makna qardi? Kerana dah menjadi uruf orang kita, dia tak nak guna hutang duit, tapi dia guna pinjam duit. Boleh ke tak boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke tak boleh? Jawab dia, boleh. Kenapa? Kerana dah jadi uruf, orang faham apabila sebut pinjam duit dengan makna hutang duit. Maka dia tidak termasuk pinjam ari, tidak termasuk pinjam ariyah. Baik, settle. Last kali kita nak sebut makna pinjam, supaya kita apa yang kita buat itu menepati dengan makna pinjam. Yang paling penting tuan-tuan, kita akan bincang dua benda tu akan datang. Slot yang kedua, ketiga, keempat. 3 slot baki ni slot yang sangat penting. Kenapa? Kerana isu-isu yang kita nak sharing tuan-puan, isu-isu yang sangat hampir dengan kita. Bukan malam ni. Malam ni intro saja. Slot yang kedua, slot yang ketiga, slot yang keempat kita bincang. Slot yang terakhir kita bincang isu. Slot yang kedua dan ketiga, kita ada 4 slot saja tuan-puan. Slot yang kedua, kita akan bincang terma dan syarat. Terma tu dah kita akan sekalikan dengan isu-isu praktikal. Dan last kali kita cover isu semasa. Malam ni kita tak bincang isu. Besok ataupun bukan besok, lusa kita selang-seli tuan-puan, kita selang-seli. Malam ni ada, besok tak ada, lusa ada. Jadi yang kita nak fokus apa dia? Kita nak fokus terma, itu paling penting. Orang yang nak beri pinjam, orang yang nak meminjam, barang yang sah dipinjam, itu benda-benda yang penting. Benda-benda yang paling penting. Dan slot yang kedua ini banyak isu-isu yang kita akan bincang. Slot yang kedua, isu-isu yang kita akan bincang banyak. Antaranya isu-isu kanak-kanak memberi pinjam kepada kawan dia, kita meminjam barang kanak-kanak, dan kita meminjam barang masjid, kita meminjam barang pondok, kita meminjam barang madrasah, kita meminjam barang kerajaan. Ini semua termasuk di dalam terma dan syarat. Kita akan bincang dalam slot yang kedua. Baik, last sekali kita nak tutup malam ni, iaitu makna pinjam. Tuan-tuan, tuan-puan dah tahu konsep pinjam meminjam ini termasuk di dalam konsep ibahah. Dan tuan-puan dah tahu ibahah ini ada ibahah diyafah, ada ibahah ariyah. Ibahah pinjam meminjam dan ibahah di dalam sebagai tetamu. Dan syarat-syarat basic kita dah tahu. Baik, kita nak tahu pula last sekali makna pinjam. Makna pinjam ini saya nak bagi dalam bahasa yang simple saja. Saya nak bagi dalam bahasa yang simple, bukan dalam bentuk ilmiah. Kalau bahasa ilmiahnya, saya bagi dulu dalam bentuk ilmiah, kemudian saya simpelkan. Saya ambil bahasa yang mudah. Pinjam ini, dia panggil apa? Dia panggil ibahah. Ibahatul intifak. Sebab tu saya mulakan dulu tadi konsep umum pinjam meminjam. Kenapa? Kerana makna dia terus kepada ibahah. Sebab tu apabila tuan-puan dah faham konsep ibahah, tuan-puan lebih clear, lebih jelas makna pinjam meminjam. Apa dia makna pinjam meminjam? Ibahatul intifa' bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyarudduhu. Ini takrif yang lengkap merangkumi rukum. Kebiasaannya di dalam muamalah dan di dalam ibadat, takrif yang ulama buat biasanya dia melengkapi diri ibadat ataupun diri muamalah, iaitu melengkapi rukun-rukun. Apa dia bahasa mudah dia? Ibahatul intifa' bima yahillu intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyarudduhu. Pemilik harta, mudah tuan-tuan kita, pemilik harta membenarkan orang lain menggunakan manfaat barangnya ataupun manfaat hartanya. Itu dipanggil ibahatul intifa'. Kata kunci dia, pemilik harta ataupun kita membenarkan orang lain, yakni peminjam, membenarkan orang lain menggunakan manfaat barang
Barang apa? Barang yang kita akan bincang. Barang yang halal digunakan. Kerana ada juga barang yang haram diguna. Haram diberi pinjam. Sebab itu ulama tekankan, kita memberi orang lain menggunakan manfaat barang yang halal digunakan serta ma'abaqai ainihi, serta kekal manfaat, serta kekal barang yang digunakan itu, liyarudduhu, supaya boleh dipulankan. Apa dia bahasa yang paling mudah, tuan-tuan? Bahasa paling mudah pinjam ini merujuk kepada kita membenarkan orang lain guna manfaat harta milik kita dan pastikan mereka ataupun peminjam menghantar balik barang kita, menghantar balik barang kita. Itu paling mudah. Yang detailnya saya dah jelas tadi secara bahasa ilmiahnya, itu agak detail, tapi paling mudah untuk tuan-puan faham, sebut pinjam, kita benar orang lain guna manfaat harta kita dan nanti pulan balik barang yang kita beri pinjam itu. Dan detailnya kita akan bincang, barang itu ada barang yang sah dipinjam, ada barang yang tidak sah ada barang yang tidak sah dipinjam. Ini yang kita akan detailkan di dalam rukun-rukun dia. Bukan semua barang, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut di awal tadi, sangat praktikal dengan kita. Kenapa? Kerana banyak kadang-kadang kita pinjam barang yang tak sah. Pinjam pen dengan kawan kita, pinjam pen dengan kawan kita, anak-anak di sekolah kita pinjam sabun, pinjam ubat gigi. Ini barang-barang yang tak sah. Barang-barang yang tak sah yang kita akan bincang. Tetapi kita malam ni, tuan-tuan, just kita nak beri view awal makna pinjam, kita membenarkan orang lain menggunakan manfaat barang kita dan hantar balik barang yang sama. Itu secara umum saja. Yang detailnya, barang yang macam mana sah, barang yang macam mana tak sah, siapa yang sah memberi pinjam, siapa yang tak sah memberi pinjam, kita akan detailkan dalam slot yang kedua. Slot yang kedua, slot yang sangat penting, tuan-tuan. Memang rugi kalau kita terlepas. Rugi kalau kita terlepas, kerana slot yang kedua lah yang kita akan bincang isu-isu yang sangat praktikal dengan kita, yang terkadang kita tak perasan. Tuan-puan, kita tak perasan kadang-kadang kita ini beri pinjam harta yang tak sah. Yang kita akan bincang isu yang kedua. Jadi malam ni kita hanya bincang dua benda saja, tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung dalam slot yang kedua, sunat hukum. Slot yang kedua, hukum pinjam. Yang keduanya, yang paling penting yang saya sebut tadi, iaitu rukun pinjam. Dan kita akan bincang dalam slot kedua, syarat ataupun terma sah pinjam meminjam. Terma tu terma apa dia? Iaitu syarat, terma dan syarat setiap rukun. Konsep dia samalah, kita belajar apa pun, belajar ibadat, belajar muamalah, ada rukun dan ada syarat sah rukun. Yang saya sebut di awal tadi penting, tuan-tuan. Slot kedua yang kita akan bincang dalam pendetailan syarat sah rukun itu, benda yang paling penting, yang banyak kita berlaku pelanggaran dalam muamalatnya ialah terkadang kita tak perasan isu-isu kecil tetapi sebenarnya besar di dalam muamalah. Apa dia isu antaranya, tuan-tuan? Ini view awal. Ini orang panggil iklan saja. Iklan sebelum kita tamat. Antara yang banyak kita tak perasan, tuan-tuan, isu harta kanak-kanak. Isu harta kanak-kanak. Yang keduanya isu harta jihatu ammah. Dia kerana kita akan bincang dalam slot yang kedua, benda yang paling penting iaitu harta kanak-kanak ni termasuk di dalam jihah ammah. Dia sama hukum. Harta kanak-kanak dengan jihah ammah dia sama hukum. Jihah ammah ni dia panggil harta yang umum, tidak ada milik sesiapa, seperti harta masjid, harta pondok, harta madrasah, harta kerajaan, harta yayasan, harta lembaga. Ini termasuk dalam istilah syarak dipanggil jihah ammah. Dia ada nazir dan dia ada pengurus. Kalau nazir waqaf, ada harta waqaf termasuk jihah ammah juga. Kalau jihah ammah ini dia ada wali. Dia panggil wali
jihad ammah, orang yang menguruskan harta umum. Kalau pondok, siapa yang menguruskan harta pondok? Maka dia sangat-sangat penting untuk kita tahu peraturan ataupun etika berkaitan dengan pinjan meminjam. Dia sama dengan hukum kanak-kanak yang kita akan bincang dalam slot yang kedua. Hukum kanak-kanak, harta anak-anak ni tuan-puan yang diuruskan oleh waliul mal dia. Terkadang waliul mal tersilap ataupun terkeliru ataupun terlepas pandan. Dia memberikan harta anak dia, memberi pinjam kepada orang lain. Tidak sah jawab dia, dan haram. Ini kita sebut tadi berlaku pelanggaran di dalam sistem muamalah. Yang impaknya tuan-puan, apa dia? Haram. Bukan semata-mata pelanggaran biasa saja, tetapi ada kesan, ada impak dia, iaitu haram. Kadang-kadang tuan-puan, ibu, harta itu harta anak. Itu kita akan bincang dalam spesifiknya macam mana cara nak elok. Harta itu orang beri kepada anak dia. Anak yang belum balik. Baju anak belum balik. Apabila baju si abang ini dah kecil, dah tak boleh pakai, lalu ibu ni beri kepada adik dia. Baju siapa? Baju adik ke baju abang? Baju abang. Abang dah tak boleh pakai dah. Anak sulung dah tak boleh pakai baju. Baju siapa? Bukan baju ayah. Kalau baju ayah dia tak menjadi isu lah. Itu baju waliul mal. Tetapi baju orang hadiah, ini berhati-hati. Apabila orang hadiah, tuan-tuan, apabila dapat baby, ramai kawan-kawan kita bawa pelbagai bentuk hadiah. Ada yang hadiah baju, ada hadiah sabun. Hadiah ni kepada siapa? Dia hadiah direct kepada baby. Apabila dia hadiah kepada baby, yang menerima hadiah itu siapa? Yang menerima waliul mal. Apabila waliul mal menerima qaba, hadiah baby, maka menjadi milik baby. Menjadi milik yang sempurna apabila diqaba oleh wali. Selagi wali tak qabak, tak milik sempurna. Apabila harta baby itu diqabak oleh wali dia, menjadi milik sempurna. Wali ini menjadi pengurus sahaja. Wali menjadi pengurus untuk urus mengikut maslahah. Jadi baju ini apabila dah besar, baby ni dah pakai, dah umur 3-4 tahun, tuan-tuan dah besar, tak boleh pakai dah baju ni. Apabila tak boleh pakai, kata si mak, kata si ibu, kata si ayah, kita bagilah kepada adik. Baju abang dah tak boleh pakai. Baju siapa nak bagi ke adik? Baju abang. Abang balik tak lagi? Belum balik. Baru umur 3-4 tahun. Contoh, baru umur 5 tahun. Maka baju baby abang dulu dia bagi kepada adik dia. Boleh ke tak boleh tuan-puan? Jawab dia tak boleh. Jawab dia tak sah. Waliul mal memberi pinjam kepada baju abang. Beri pinjam pun tak boleh. Apatah dia nak tukar milik. Tak boleh. Ini tempat yang payah yang dia kena jaga. Dia perlu berhati-hati. Kalau harta itu si anak, dia kena urus bijak dan berhati-hati. Tak boleh bagi kepada siapa pun. Kena simpan sampailah dia tua. Sampai dia balik. Tak boleh urus. Tak boleh urus pula. Tak boleh untuk kita nak beri pinjam pada orang lain. Tak boleh kita nak beri, apatah lagi nak beri tukar milik, nak beri kepada adik. Hadiah pada tak boleh. Ini antara isu yang saya akan kupas dalam slot yang kedua. Ini contoh saja malam ni, contoh saja. Ada satu lagi apa dia tuan-puan? Biasa tuan-puan tengok permainan. Permainan ni orang hadiah kepada abang, orang hadiah kepada anak kita. Milik siapa? Apabila kita qabak jadi milik dia, maka kita kena urus. Dia boleh mainkan, ini harta dia. Tapi ingat, dia tak boleh bagi pinjam pada kawan dia. Petang-petang dia bawa kereta mainan dia ini. Nak main dengan siapa? Nak main dengan kawan dia kat luar rumah. Boleh ke tidak? Tak boleh. Dia boleh main, tapi kawan tak boleh. Dia tak boleh bagi pinjam. Kita perlu pantau. Kita sebagai waliul mal perlu pantau harta anak kita. Kalau orang beri direct kepada anak. Ini kita kena tahu cara dia untuk nak mengelakkan benaran. Apabila orang beri harta kepada anak, ada cara dia untuk nak mengelakkan daripada berlaku pelanggaran ataupun berlakunya situasi yang sukar untuk kita jaga. Maka ada alternatif dan cara dia ketika mana orang nak hebah kepada anak itu. InsyaAllah kita akan bincang dalam slot yang kedua yang saya sebut tadi, sangat-sangat penting. Begitu juga tuan-puan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang berlaku ketika bagi pihak waliul jihatul ammah. Orang yang mengurus harta umum, orang mengurus harta pondok. Kita juga akan bincang dalam slot yang kedua. Saya sangat payah tuan-tuan, sangat payah. Apabila kita tahu muamalah, kita kena rigid, kita kena strict jaga harta benda awam ini. Kalau harta pondok juga sama dengan harta sabi. Dia tak boleh untuk menggunakan kepentingan, tak boleh. Walaupun mudir, tak boleh. Kita sebagai mudir mengurus hanya wali yul mal. Dia panggil waliul jihatul ammah. Yang mengurus harta benda tahfiz kita, mengurus pondok kita, mengurus harta yayasan kita.
sebagai mudir, sebagai nazir. Tak boleh guna kepentingan peribadi kita, tak boleh. Ini kita akan bincang, wallahu a'lam. Terima kasih banyak tuan-puan yang join kita pada malam ini. Dan saya sebut di awal tadi, insya-Allah bagi yang berminat, kalau ada permintaan, insya-Allah kita akan sediakan e-note dengan berbayar. E-note dengan berbayar. Kita ada nota ringkas, mungkin nota ringkas ni kita akan beri di slot yang keempat, tuan-puan. Apabila dah semua kita dah belajar, slot yang keempat kita sediakan nota ringkas. Dalam slot yang pertama, kedua, ketiga tidak ada nota. Tidak ada nota, dan tuan-puan boleh buat nota sendiri sebelum kita beri nota. Nota sendiri boleh buat, boleh catat saja tuan-puan, kerana kita sembang-sembang santai saja. Kalau tak faham boleh tanya, kalau yang dah faham tu sebagai panggil apa, sebagai recall sajalah, ulangan saja. Dia tanya apa, bila next class? Next class kita boleh refer di poster kita dah beri, kita dah tulis siap-siap tarikh. Malam ni ada, besok tak ada, lusa ada. Kita selang-seli. 20, hari ni 20 kan? 20, 21 tak ada, 22, 24 dan 26. Ada 4 kelas saja tuan-puan. InsyaAllah 4 kelas kita cover lengkap tajuk akad pinjam meminjam. InsyaAllah. Mudah-mudahan last kali kita dah clear, kita dah nampak jelas bagaimana model ataupun konsep akad pinjam meminjam yang perlu kita implement apabila kita berlakunya situasi yang perlu kita pinjam meminjam. InsyaAllah itu yang target kita. Mudah-mudahan walaupun kita sembang-sembang santai saja, kita ada input, ada manfaat daripada sharing kita. Satu lagi tuan-puan, kita minta tuan-puan share tadi di public group. Kenapa? Saya sebut tadi kerana page kita baru, dan kita juga tuan-puan, last sekali saya nak tutup dengan iklan pengumuman. Kita juga sedang mencari dana sebenarnya. Kita sedang mencari dana untuk pengurusan pondok kita. Kita ada pondok Asfa di Bangi Lama. Jadi kita maintenance kita ataupun pengurusan bulanan kita, kelengkapan dan infrastruktur kita dah okey, dah lengkap. Cuma dana kita yang kita perlu tu hanyalah dana pengurusan bulanan, dana makan minum pelajar, dana guru, dan juga dana premis. Itu dan 3 dana yang besar yang kita perlukan. Jadi kita minta tuan-puan yang panjangkan, kita minta usaha tuan-puan panjangkan dekat rakan-rakan lain. Sebab tu kita minta share tadi. Mudah-mudahan ada kelapangan, siapa-siapa kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang ada kelapangan rezeki, mudah-mudahan boleh support pondok kita. Bukan banyak tuan-puan, kita tak perlukan banyak, kita perlu banyak. Maksudnya kita bukanlah tuan-puan fikir, sebab ada orang kadang-kadang fikir dia tak ada duit, dia kata bukan kita nak banyak, termampu sahaja. Kalau ada RM10, RM10 lah, itu dia panggil nilai yang kita nak support sebagai sebagai sokongan kita nak melihat generasi yang kita nak bina ini, generasi yang boleh meneruskan legasi dakwah kita, boleh meneruskan legasi tinggalan para ulama, orang yang mampu membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab lama ini. Itulah sebenarnya kita sedang proses untuk melahirkan orang yang boleh menyambung tugas-tugas para ulama kita. Walaupun kita bukan ahli dalam bidang itu, kita juga sekadar termampu. Saya sekadar termampu, dan para ustaz kita juga sekadar termampu, dan tuan-puan juga sekadar termampu. Ada yang mampu dari segi keuangan, support keuangan. Mampu dari segi usaha, dia support dari segi usaha, dan mampu dari segi mengajar ilmu, maka dia mengajar. Sama-sama kita bahu-membahu demi untuk melihat agama kita sentiasa dimartabatkan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi tuan-puan yang sudi meluangkan masa bersama kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam slot yang kedua, 22. Ini 20 tuan-tuan, 22 hari bulan, jam 9 malam dalam page Akademi Nurul Safa. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.